Guys, baju yang korang tengok depan korang sekarang ni adalah baju kolaborasi antara Kimi Scoverto dengan Prima King. Semua baju ni ready stock tau, dan ada banyak gila design untuk korang pilih. Ada Luffy Nika, Zoro Wano, Sanji Phoenix, Usopp, Chopper, Soul King, Sabo, Monkey D. Garp, Trafalgar D. Waterloo, Kid, Shirohige, Roger, Marco, Kaido, Mihawk, Katakuri, Crocodile, Doflamingo dan banyak lagi. Baju Naruto pun ada guys. Kain 100% cotton, ketebalan 200 GSM, printing direct to fabric DTF dan color tidak mudah luntur guys. Penghantaran dalam masa 24 jam setelah order dan minimum baju sampai dalam 3 hari, maksimum 6 hari. Order 3 dapat percuma kotak, percuma zipper bag, percuma thank you note, percuma button badge, percuma lanyard kunci, percuma random sticker dan percuma stokin. Plus dapat percuma sehelai lagi baju yang diberi secara random. Beli 6 percuma 2, beli 9 percuma 3, beli 12 percuma 4. Harga hanya RM29 sahaja sehelai. Dapatkan segera selagi stok masih ada. Ingat, ini ready stock, bukan pre-order. Dalam chapter 1129 yang lepas, kita dapat melihat ketika The Fake Sun God bengang dengan kekacauan yang dibuat oleh Mugiwara Ichimi di kuilnya. Keenam-enam Mugiwara itu telah cuba untuk melarikan diri keluar dari sangkar Lego Kingdom sehinggalah Sun God itu berjaya mengejar mereka. Dengan kecekapan Navigator Nami berjaya menunjukkan arah yang tepat supaya mereka berenam dapat meloloskan diri dari situ. Sun God itu cuba untuk menangkap mereka, namun Sanji dan Zoro menerusi serangan combo, berjaya mengeluarkan mereka dari jaring besi tersebut. Kemudian Luffy berjaya menumbuk tembok tebal yang dikatakan Sun God itu. Bahkan dengan kekuatan gergasi pun gagal untuk tembus dari tembok itu. Dan kita juga didedahkan bahawa Sun God itu ternyata Road, yang merupakan kru dari New Giant Pirates yang ingkar arahan Hajrudin untuk berada di bawah naungan Luffy dan menganggap Giant lebih superior dari manusia. Dan di sana juga Nami telah memberi pengajaran kepada Road sebelum keenam-enam mereka berjaya meloloskan diri dari Lego Kingdom tersebut. So, nak tahu what happened in this chapter? Pastikan tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan super chat kiranya korang berminat dengan penyampaian aku, dan jom let's proceed with the content. Ekuzo Yarodomo. Setiap episod penuh makna, pengajaran hebat buat semua. Scoverto sang legenda, bawa cerita penuh warna. Dari Luffy hingga Zoro, setiap kisah penuh inspirasi. Membuka tirai chapter ini, kita dapat melihat Franky yang memberi arahan kepada Dory dan Brogy serta giant-giant yang ada di situ untuk berhenti dari misi mereka untuk mencari keenam-enam Mugiwara Pirates yang hilang. Kerana Franky yakin yang mereka pasti masih hidup dan disokong juga oleh Robin, dan menyarankan untuk menantikan kehadiran mereka di Elbaf. Dan begitu juga Jinbei yang berkata mereka telah melakukan yang terbaik dan turut disokong Brook, kerana bagi Brook mereka perlu meneruskan perjalanan, kerana jika tidak mereka akan kebuluran. Kemudian sambil tersenyum, Brogy menyetujui cadangan tersebut dan mereka bersiap menghala ke Elbaf. Kemudian scene beralih ke arah Luffy dan yang lain-lain yang telah berjaya meloboskan diri dari Lego Kingdom, dan akhirnya ternyata selama ini mereka telah pun tiba di Elbaf. Dan Luffy dengan berwajah gembira mengatakan tempat yang dilihatnya itu sungguh besar dan pasti pohon di hadapannya itu berumur ribuan tahun. Kemudian panel di zoom out kan, dan kita dapat melihat sebuah pohon yang cukup besar yang menjadi ibarat tiang seri buat Pulau Elbaf tersebut. Dan ternyata mereka berenam sedang berada di sebuah istana sangkut di atas sebuah tanah yang tinggi, dan di hadapan mereka terdapat jambatan yang cukup besar, dan di situ juga bercuaca sejuk dan bersalji dengan salji yang cukup tebal. Sedang mereka terpesona dengan panorama di Elbaf itu, mereka terdengar derapan kaki giant yang sedang melintas turun jambatan panjang itu. Dan ternyata mereka berdua adalah Gert, giant wanita yang merupakan doktor dalam The New Giant Pirates, dan juga Goldberg, giant lelaki yang merupakan tukang masak dalam The New Giant Pirates. Dan kalau kita ingat balik, mereka ini sebenarnya adalah anak buah Hajrudin, dan mereka telah pun bersumpah setia beraliansi dengan Mugiwara Pirates. Ketika mereka melintasi jambatan itu, di tangan Gert terdapat seekor burung hantu gergasi yang berbunyi seolah-olah bercakap dengan Gert. Dan Gert berkata kepada Goldberg mempersoalkan mengapa Hajrudin menerima Road masuk menyertai lanun mereka. Dan Goldberg menjawab kerana Road adalah seorang yang pakar dalam Navigator. Kemudian
menambah lagi, mengatakan yang Rod lebih hina daripada Loki yang dikatakan sebagai aib buat Elbaf. Kemudian sekali lagi Piper, iaitu burung hantu di tangan Gert tadi berbunyi, dan Gert ternyata memahami bahasa burung tersebut yang mengatakan burung gagak Rod membawa pulang sebuah kapal, dan hal itu membuatkan Goldberg tertawa kerana tugas mereka adalah untuk menangkap penceroboh, tetapi Rod berterusan smuggle penceroboh masuk ke Elbaf, dan perbualan mereka berdua itu diintai rapat oleh Mugiwara Pirates yang bersembunyi di situ. Mendengarkan perbualan mereka, Usopp menjerit kegembiraan kerana akhirnya dirinya telah tiba di Elbaf. Sanji juga menjerit kerana akhirnya dia dapat melihat giant wanita yang boy, dan Luffy juga cuba untuk memanggil Gert dan Goldberg. Namun Nami cepat-cepat menekuk mulut Luffy. Awak tak dengar ke tadi yang diorang tengah mencari penceroboh? Gert dan Goldberg yang perasan jeritan kecil itu segera menoleh ke belakang, namun mereka tidak ternampak sesiapa, dan mereka berdua meneruskan perjalanan mereka dan masuk semula ke dalam istana, mengetuk pintu untuk masuk dan memanggil Rod. Kemudian Luffy dan yang lain-lain telah meneruskan perjalanan dan meniti jambatan yang teramatlah panjang dan besar itu, dan bentuk jambatan itu seolah-olah mendaki dan naik ke atas, seolah-olah mereka sekarang sedang berada di aras bawah, dan dengan menaiki jambatan itu mereka akan naik aras ke atas. Ketika mereka menyeberangi jambatan gergasi itu, Luffy merasakan satu aura luar biasa melalui Kenbun Shokuhakinya sehingga bulu romanya merinding, dan hal tersebut membuatkan Zoro tertanya-tanya apakah yang dirasakan Luffy. Lepas tu Zoro cakap, lepas tu Luffy cakap, ingat lagi tak ngauman yang kita dengar masa dalam Lego Kingdom sebelum ini? Ngauman tu mesti datang dari bawah ni. Tapi kita tak boleh lah nak turun pergi tengok pula kan, kata Sanji. Dilarang bagai disuruh, Luffy segera terjun dari jambatan gergasi tersebut, meninggalkan 5 krunya dan menuju ke arah aura yang dirasakannya sebelum ini. Kemudian scene beralih ke arah kapal The Great Eric, dan kapal itu dilihat sedikit terangkat setelah mendengar sebuah berita tergempar, iaitu sebuah berita fitnah yang menuduh Giant Warrior Pirates lah yang menyerang dan membakar Egghead, dan Luffy telah membunuh Dr. Vegapunk. Di sini terdapat 2 informasi penting, iaitu pertama, kita dapat melihat bounty Brogy dan Dory telah naik dari 100 juta berry 100 tahun yang lalu kepada 1.8 billion berry, dan kedua, di surat khabar itu juga terpampang Luffy dalam mod Gear 5-nya, namun di tangan kiri Luffy terdapat tanda X yang membuatkan Robin menjadi pelik kerana setahunya sebelum ini tidak ada. Namun Frankie mengatakan mengapa nak peduli hal seperti itu. Namun Robin masih tertanya-tanya kerana pertama, melihat gambar itu nampak tidak jelas, namun tanda X itu yang kelihatan jelas. Kedua, tanda X itu juga sepertinya sangat familiar bagi Robin. Jadi kemungkinan di sini X yang ditandakan di tangan Luffy itu adalah kerja Vivi yang mungkin ingin memberi hint kepada Robin dan Mugiwara Pirates yang lain yang dia masih hidup dan dia okey, dan dengan penanda X itu juga bakal memberi makluman lokasi di mana dia berada sekarang ini, iaitu bersama-sama WEJ ataupun World Economic Journal. Dengan mendengar berita dari surat khabar itu juga, Dory tiba-tiba berkata, jadi nampaknya rasmi lah kan, Straw Hat pun berpendirian sama macam Red Hair. Mungkin di sini turut memberi hint juga kepada kita bahawa Red Hair ataupun Shanks juga turut memusuhi World Government. Kemudian Brogy berkata dengan penuh takjub berkenaan Hajruddin yang malah menjadi salah satu pirates yang bernaung di bawah bendera Mugiwara Pirates, dan Kashi mengatakan satu hal yang cukup menarik, iaitu ternyata Hajruddin merupakan anak kandung kepada Raja Elbaf. Berarti Hajruddin adalah Prince of Elbaf, dan hal itu membuatkan Frankie menjadi cukup terkejut, dan Kashi menambah lagi bahawa Hajruddin sendiri sebenarnya ingin menjemput kalian sendiri, namun disebabkan seniority merekalah yang pergi. Tambahan pula, siapakah yang akan menjaga Elbaf dari kekacauan kalau semua sekali pergi? Sekali lagi Frankie terkejut mendengarkan perkataan kekacauan dari Kashi. Kemudian seorang gergasi di situ yang sebelum ini menjelaskan berkenaan dengan Green Fairy telah mendedahkan bahawa kekacauan itu bermula apabila kapten-kapten mereka hilang. Jadi di Elbaf ini terdapat seorang lagi prince selain Hajruddin. Ketika dia lahir, kami menggelarnya sebagai putera yang terkutuk kerana dia mengabadikan dirinya dalam kegelapan, dan beberapa tahun yang lalu dia dijatuhkan hukuman salib dan dia cuba untuk melarikan diri. Namun kami semua pahlawan-pahlawan Giants terpaksa bergabung dalam mengalahkan dia seorang. Dia boleh dikatakan sebagai seorang yang kurang siuman, dan dikatakan sebelum ini terdapat sebuah Devil Fruit legenda yang diperturunkan turun-temurun melalui keluarga diraja. Keinginannya untuk memakan Devil Fruit itu cukup hebat sehingga dia sanggup untuk membunuh bapaknya sendiri yang bernama King Harold. Oleh kerana itulah kami tidak ingin Loki terlepas lagi. Jika tidak, segala-galanya akan binasa, dan dialah aib buat Elbaf. Lalu scene telah beralih dan menunjukkan sebuah double page yang cukup luar biasa.
Prince Loki akhirnya dipertayangkan oleh Oda. Dia dirantai dengan begitu hebat, sosok wajahnya kelihatan seperti janggo. Dia memakai topi yang bertanduk panjang, rambutnya panjang menggerbang dan di hujungnya didandan, matanya berbalut dan ditutup, seolah-olah tidak berbaju dan tatu memenuhi tubuhnya. Di pinggangnya terdapat sebuah tali pinggang besar dan bakalnya terdapat logo tengkorak. Tubuhnya kurus seperti katakuri, katang dan berseluar hitam dan berkasut. Dan di panel ini juga Luffy yang telah terjun dari jambatan tadi sedang berada di hadapannya. Loki seolah-olah dapat mengesan aura Luffy dan mengetahui ada seseorang di hadapannya. Sungguh pun matanya tertutup. Sambil tersenyum girang, Loki berkata, "Nyatakan nama kamu." Luffy juga dengan tersenyum berkata, "Orewa Ruffy, Kaizoku Oni, Orewa Naru." Mendengarkan itu, Loki tertanya, "Raja?" Dan Luffy bertanya, "Kamu siapa? Dan di manakah aku?" Dan sekali lagi, panel di zoom out kan. Dan di double page ini pula, kita dapat melihat keseluruhan Pulau Elbaf yang menggergasi itu. Dan ejaan sebenar Pulau Elbaf dengan ejaan Elbaf, E-L-B-A-P-H. Dan di tengah-tengah Pulau Elbaf itu terdapat sebuah pohon yang cukup besar yang memakan hampir 80% diameter Pulau Elbaf. Dan seperti di Onigashima, namun lebih besar, terdapat sebuah pedang gergasi yang tersangat besar yang boleh dikatakan 100 kali ganda besar dari seorang gergasi tertusuk di aras kedua pulau itu. Dan nampaknya Pulau Elbaf memiliki 3 tingkat, aras bawah pohon, aras tengah pohon dan aras puncak pohon. Dan dari sini juga kita dapat melihat Nami dan yang lain-lain berada di aras bawah yang sedang menaiki jambatan yang bergoyang ke aras satu. Dan ini bermakna Luffy yang turun dari jambatan tadi berada di aras bawah pohon gergasi itu. Dan Loki menjawab soalan Luffy tadi, mengatakan, "Inilah Warland, the mighty kingdom of Elbaf." Dan dikatakan inilah tanah kelahiran peperangan. Dan aku adalah the Sun God yang bakal membawa kemusnahan buat dunia ini. Namaku Loki. Dan chapter pun tamat. Okay. Now baru real. Sekarang barulah Luffy dan yang lain-lain sudah sampai ke Elbaf yang sebenar. And from now on juga Luffy dan yang lain-lain kena hati-hati, sebab Elbaf aturan dia kita memang kena hati-hati dan hormat betul-betul. Tambahan pula Elbaf ni wilayah Shanks, jadi Luffy memang kena sangat-sangat jaga adab kalau tak nak ada masalah dengan Shanks pula lepas ni kan. So guys, apa pendapat korang tentang chapter ini? Please leave your thought regarding this chapter. Ada banyak talking point yang kita boleh sembang dan bahaskan, cuma kita akan borak dalam next video. Okay, so I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content. And gang, before I end, sedikit renungan. 9 kebenaran yang menyakitkan tentang kehidupan. Pertama, kebanyakan manusia tidak real dalam dunia ini. Setiap mereka mempunyai 2 muka. Kedua, kebanyakan manusia menghormati wang, kemasyhuran dan kuasa yang dimiliki oleh seseorang, bukan diri orang itu sendiri. Ketiga, orang yang paling kita sayang akan paling menyakitkan kita. Keempat, apabila kita sedang gembira, kita akan menikmati sesuatu muzik itu. Tetapi apabila kita sedang sedih, kita akan menghayati liriknya. Kelima, dalam hidup, 2 perkara menjadi definisi siapa diri kita yang sebenar. Kesabaran kita apabila kita tidak mempunyai apa-apa, dan sikap kita apabila kita mempunyai segala-galanya. Keenam, sikap membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain adalah pencuri bagi kegembiraan diri. Sebaliknya, fokuslah pada perjalanan dan pencapaian diri kita sendiri. Ketujuh, kegagalan bakal menampar kita di hadapan publik, namun kejayaan memeluk kita secara private. Kelapan, masa tidak menyembuhkan segala-galanya. Ia hanya mengajar kita bagaimana untuk hidup dengan kesakitan. Kesembilan, kepercayaan bermakna segala-galanya, tetapi apabila ia rosak, maaf tiada lagi maknanya. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi